Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil bin Khairuddin. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan kajian kes yang bertajuk Alam Cakrawala. Okey, apa itu cakrawala? Pengertian alam cakrawala. Alam cakrawala ialah kumpulan sistem matahari yang terdiri daripada 9 planet yang berpusat kepada matahari. Okey, tujuan dia adalah yang pertama, supaya manusia berfikir tentang kejadian-kejadian Allah yang unik dan luar biasa. Yang kedua, melalui kajian dan penyelidikan yang dijalankan terhadap alam cakrawala boleh menambahkan ilmu pengetahuan kita. Okey, yang ketiga, supaya manusia tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Seterusnya, mendorong manusia supaya tidak mengkaji rahsia-rahsia alam cakrawala. Yang keempat, menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Dan tujuan yang terakhir ialah untuk kemudahan hidup manusia di alam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sufi Amin bin Muhammad Saidi akan membentangkan mengenai alam cakrawala mengikut perspektif sains. Jadi kalau ikut pengenalan tadi, alam cakrawala ini berbentuk umum. Yang bermaksud kumpulan sistem matahari yang terdiri daripada 9 planet yang berpusat kepada matahari. Jadi benda itu luas. Jadi kita memerlukan ilmu sains yang mana astronomi untuk kita mengkaji mengenai alam cakrawala ini. Kalau ikut definisi astronomi ini, atau lebih kalau kita akan lebih dikenali dengan nama ilmu falak, dia merupakan cabang sains yang melibatkan pembelajaran cakrawala yang menghasilkan fenomena-fenomena yang berasal dari luar atmosfera bumi. Jadi apa benda yang berkaitan dengan alam cakrawala yang mengikut sains itu dipanggil sebagai bidang astronomi. Okey, kalau kita dapat lihat di sini adalah sejarah mengenai bidang astronomi ini. Dia merupakan antara bidang sains yang tertua kerana pada masa tamadun Mesir Purba telah ada peninggalan artifak astronomi itu. Kalau ikutkan tamadun itu pada tahun 3000 sebelum Masihi. Jadi di mana ilmu astronomi ini telah lama dikaji, tapi mungkin dia belum dinamakan dengan nama astronomi. Dia hanya mengkaji mengenai alam di luar bumi, alam cakrawala lah. Dan juga masa perabatan awal ada telah membuat pemerhatian mengenai pencerapan langit di malam hari. Dan pada tahun 1600 telah terciptanya teleskop yang telah mengubah bidang astronomi ini kepada sains moden. Maknanya para saintis dapat mengkaji alam cakrawala ini dengan lebih mendalam lah. Sebab penciptaan teleskop ini telah banyak membantu puak-puak saintis ini dalam bidang astronomi ini. Ini kita dapat melihat contoh-contoh peninggalan artifak astronomi. Kita tengok yang pertama itu tablet Jupiter Babylon. Yang ini untuk mengira posisi mentari secara geometri. Inilah yang ketika tamadun terdahulu membuat perkajian mengenai alam cakrawala ini. Dan juga Chomsen Day yang terdapat di Korea Selatan. Ini untuk menara pemerhatian astronomi. Kepentingan alam cakrawala ini, daripada alam cakrawala inilah kita dapat melihat kepentingannya bagi kehidupan keseharian kita. Saintis-saintis ini telah membuat kajiannya. Pertama ialah menentukan siang dan malam. Jadi proses ini dapat menentukan siang dan malam apabila
bumi beredar mengelilingi matahari yang memakan masa 24 jam yang telah menghasilkan proses siang dan malam. Seterusnya, sebagai petunjuk dan pedoman kepada manusia yang berada di lautan dan padang pasir. Ini kerana pada waktu terdahulu semua penjelajah telah menggunakan buruj sebagai kompas mereka, seperti peneroka Islam lah, Ibnu Battuta. Dia menggunakan 100% bintang dalam penjelajahan dia di seluruh dunia. Dan seterusnya, menentukan perubahan iklim sesuatu tempat yang mempengaruhi perkembangan fizikal, warna kulit dan cara hidup manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Taqi Mukri. Okay, next kita akan membentangkan alam cakrawala dari sudut perspektif agama. Antara tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kewujudan alam ini. Kajian-kajian yang dilakukan membuktikan bahawa alam ini tidaklah terjadinya dengan sendirinya, tetapi ada suatu kuasa yang menjadikannya. Melihat kepada keajaiban yang ada pada alam ini, sudah tentu kuasa yang menciptanya terlalu agung dan kebijaksanaannya amat tinggi. Kuasa dan kebijaksanaan sedemikian rupa tentulah hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran tentang alam cakrawala. Yang pertama, surah Yasin ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Yang bermaksud, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garisan edarannya. Seterusnya, pengertian dari sudut pandang agama. Alam semesta merupakan ciptaan Allah Ta'ala yang mempunyai pengertian yang sangat luas mengenai segala yang termasuk di mana-mana sahaja, termasuklah planet dan bintang-bintang. Bilangan bintang di galaksi dianggarkan sekitar 100 bilion dan kesemuanya beredar di orbit, termasuk sistem solar. Dalil yang kedua, Al-An'am surah Al-An'am ayat ke-73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhu al-haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur alimil ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Yang bermaksud, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan jadilah, lalu terjadilah, dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan alam cakrawala dari sudut perspektif agama. Yang pertama, sebagai untuk menjadi panduan membuat takwim atau menentukan bilangan hari dalam setahun berdasarkan peredaran matahari mengelilingi bumi. Yang kedua, supaya manusia tunduk dan merendahkan dirinya kepada Allah. Seterusnya, mengagungkannya kerana tidak mampu untuk menandingi kekuasaan Allah. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menentukan waktu ibadat seperti terbenam matahari untuk menentukan masuk waktu maghrib. Okey, Assalamualaikum. Jadi sebagai kajian literasinya, berdasarkan intisari dalil berkaitan topik, iaitu topik alam cakrawala. Intisari berdasarkan topik pertama sekali dalam surah Al-Baqarah ayat ke-258. Ini intisari bukan maksud dalil. Intisari ini ialah ringkasan daripada dalil tersebut, daripada maksud dalil tersebut.
yang berbunyinya Allah mendatangkan matahari dari timur. Ini berkaitan matahari je. Ini intisari berkaitan matahari. Seterusnya intisari dalil berkaitan topik juga. Ini berkaitan dengan bulan dalam surah Al-A'raf ayat ke-54. Allah mencipta matahari, bulan dan bintang untuk tunduk kepadanya. Dalil boleh tengok dalam surah Al-A'raf ayat ke-54. Dan seterusnya dalam surah Al-An'am ayat ke-97. Ini intisari ya, bukan maksud ayat. Ini intisari daripada maksud ayat. Nak tengok dalil boleh buka surah Al-An'am ayat ke-97. Intisarinya bintang-bintang sebagai pendoman. Dia berkaitan dengan bintang. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. My name Ahmad Zahibillaini. Peredaran bumi dan matahari. Okay, di sini kita boleh tengok persamaan antara sains dan agama. Okay, dalam ayat surah Yasin ayat 38, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan ayat ini kita boleh tengok melalui perkataan tajri yang merupakan fi'il mudhari' yang bermaksud pergi, berjalan ataupun mengalir. Okey. Setelah itu kita boleh tengok ayat ini menyatakan matahari itu mengelilingi bumi. Manakala pakar-pakar sains dan teknologi juga menyatakan saintis mengkaji bahawa planet-planet mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa semua planet-planet dalam bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Okey, yang kedua pula kita boleh tengok sains dan agama ini dalam konsep alam semesta yang berkembang. Pada abad 20 kita melihat dua orang ahli fizik dari Rusia, Alexander Fridman, dan ahli kosmologi Josh Lemaitre telah membuat satu penemuan yang mengejutkan. Mereka menyatakan alam semesta ini tidak statik. Sebaliknya, namun mereka terus berkembang dari semasa ke semasa. Memang betul apa yang mereka katakan ini. Tapi kajian ini telah lama wujud dalam Al-Quran. Kiranya Al-Quran telah menyatakan lebih awal daripada mereka. Kita boleh tengok dalam ayat Quran surah Ad-Dariyat ayat ke-47, wasama abanainaha bi'aidin wa inna la musi'un. Ayat ke-47 yang membawa maksud, dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan sudah lama benda ini tertulis dalam Al-Quran. Bukan lahirnya mereka, baru lahirnya penemuan alam semesta yang kembang ini. Okey, yang terakhir sekali kita boleh tengok kepentingan perspektif rapat agama dan sains. Okey, yang pertama kita boleh tengok kepentingannya adalah dapat memperkembangkan lagi bidang teknologi. Kita boleh lihat bidang teknologi yang terlibat adalah contohnya seperti cerapan cakrawala, contohnya teknologi mikroskop untuk melihat bulan. Dari ini kita boleh lihat waktu berbuka puasa, waktu solat, waktu hari raya. Sebelum ni kita lihat pada zaman dahulu kita boleh lihat orang tua dalam itu kalau nak raya dia perlu tunggu pengumuman hari raya dulu, baru dia tahu bahawa esok tu raya. Tapi sekarang kalender telah bagi tahu setahun, tahun depan dah raya. Kita dah tahu hari-hari dah raya. Kiranya tepat. Itulah pentingnya alam cakrawala dalam agama dan sains. Yang kedua,
peningkatan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini kita boleh tengok wujudnya pemikir-pemikir ahli falak seperti ustaz-ustaz yang dalam TV, Astro Oasis dan lain-lain lah. Dan yang terakhir, perkembangan ekonomi dan sosio budaya masyarakat dengan perkembangan bidang teknologi tadi dan peningkatan ilmu pengetahuan alam cakrawala, kita boleh tengok ekonomi dan sosio budaya masyarakat itu meningkat. Kita boleh tengok dari segi budaya, pembangunan, ekonomi, semua meningkat disebabkan perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kesimpulan alam cakrawala. Yang pertama, penciptaan alam cakrawala ini membuktikan kekuasaan Allah. Yang kedua, kepintaran manusia dan kecanggihan sains dan teknologi tidak dapat menandingi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segala benda yang terdapat di muka bumi. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta laut, bumi, siang dan malam dan sebagainya untuk kegunaan dan kesenangan manusia di muka bumi. Yang keempat, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah, kita patut menginsafi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur atas nikmat-nikmatnya dan berusaha meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, orang yang kufur dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima azab yang pedih dan balasan neraka di akhirat. Terima kasih. Sekian daripada kami.